Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Alia Amani binti Tahir dan kami dari komuniti Sulam akan membentangkan poster berkaitan produk cuka yang ada di pasaran iaitu cuka jalin. Cuka jalin yang pertama, jenis kandungan dan produk. Jenis dan kandungan produk. Sejenis cuka komersial merupakan cuka putih dan diperbuat daripada air, asid asetik dan garam. Nurin, mic tak buka. Nama saya Nurin, saya akan bentangkan label dan pembungkusan. Dekat cuka jalin ni ada label, ada jenama dan syarikat. Ada bahan-bahan dan ada tarikh luput, ada isi padu dan cok halal jakim. Pembungkusan yang digunakan adalah botol kaca. Okay, nama saya Najiha. Saya akan membentangkan tentang kelebihan produk. Antara penambah perasa masam dalam makanan, juga menghilangkan bau hamis makanan. Boleh digunakan sebagai bahan pencuci dan merawat luka infeksi luaran. Ia juga menurunkan kolesterol dalam badan serta mencegah pembekakan pada badan. Ia juga melancarkan peredaran darah, mengimbangkan tahap asid dalam badan dan meningkatkan tahap penyerapan kalsium untuk tulang. Ia juga melancarkan pergerakan usus, berfungsi sebagai antiseptik, anti-alergik dan lain-lain. Nama saya Nur Sakinah binti Rasli. Saya akan membentangkan kekurangan produk. Cuka yang diletakkan dalam masakan dalam kuantiti yang banyak akan memudaratkan kesihatan kepada pengguna, terutamanya mereka yang mempunyai penyakit seperti gastrik, pankreatitis, gastroenteritis dan lain-lain. Yang kedua, penggunaan berterusan boleh memburukkan lagi gejala keradangan di saluran usus seperti pada ulu hati, heartburn dan senak perut indigestion. Yang ketiga, tidak meletakkan cadangan sukatan penggunaan yang betul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurakila Aina binti Zulfaqar. Akan memberikan satu adaptasi berkaitan dengan apa yang telah dibentangkan tadi. Tadi berkaitan dengan cuka apple tadi. Cuka apple ni satu inovasi yang sangat menarik sebab first kita tengok, paling senang kita tengok berdasarkan kita sebagai orang Muslim lah, orang Islam, cuka untuk membuat satu shampoo. So shampoo ni kita tahu sekarang ni ada banyak produk-produk kan, tapi bahan dia kita tak tahu bahan kehalalan suatu bahan tu. So melalui satu inovasi ni, iaitu shampoo ni yang gunakan cuka apple yang mana kita telah pasti kebenaran yang kehalalan dia. So untuk orang Muslim ni, so dia sangat bermakna dan sangat senang untuk orang Islam khususnya untuk gunakan shampoo ni, dan tak perlu lagi untuk risau berkaitan dengan bahan-bahan yang digunakan. Dan satu lagi dia punya kelebihan dia boleh melembutkan rambut semua tu, and dia adalah satu inovasi yang sangat menarik dan sangat boleh digunakan untuk semua lapisan masyarakat. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Haizul bin Zulfaqar. Apa yang saya dapat daripada projek Depo Shampoo tadi, berdasarkan saya sebagai seorang yang suka bersukan, sudah pasti banyak klaim momo. Jadi kita nak cari shampoo yang sesuai tu memang payah lah. Jadi tengok bahan-bahan yang diberikan tadi, yakinnya saya boleh memakai Depo Shampoo tu lah. Jadi harga pun
berpatutan. Jadi sesuai lah untuk kami sebagai orang-orang muda. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Akila dan Zul. Okay, so sekarang ni kita nak bincangkan tentang penambahbaikan. Okay, penambahbaikan yang boleh dilakukan ataupun yang boleh dilaksanakan untuk next project nanti. So, apa penambahbaikan yang menurut kamu semua yang boleh dilaksanakan? Hana nak Akila nak Apa bagi Hanan? Okay, Hana nak cakap dulu. Assalamualaikum. Okay, kuat sikit. Buka mic. Perkenalkan nama dulu. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hanan. Saya akan memberi idea tentang penambahan pembaikan. Penambah pembaikan yang boleh dilaksanakan. Yang pertama, memberi info yang lebih yang mendalam, yang berkaitan dengan industri, tempatan dan penggunaan untuk masyarakat tempatan. Yang kedua, boleh juga menyediakan kuis untuk menguji Menguji apa? Pelajaran. Kefahaman. Okey, terima kasih Hanan. Yang lain ada? Penambahbaikan apa yang boleh dibuat? Apa yang kami kena improve lagi? Macam tu. Ni pada pendapat saya lah. Saya rasa mungkin boleh menambahkan lagi isi padu dalam satu botol shampoo tu. Supaya isi padu dia lebih banyak dan bila orang beli pun dia akan lebih berpatutan lah kiranya. Macam berbaloi lah. Dengan harga yang sebegitu, so volume dia pun banyak. Betul? Ya. Ya, begitu. Okay. Kami boleh consider. Okay, terima kasih Akila. Yang lain ada? Apa yang kami kena improve? Tak kisahlah apa-apa. Tak ada kot dah. Okay. So maybe penambahbaikan kalau
community maksudnya awak kepada kami. So kalau penambahbaikan kami kepada awak dalam sesi 2 ni, okay, maybe boleh selitkan video-video yang berkaitan ke, so okay, orang boleh faham lagi lah tentang contoh cuka jalin kan, macam mana dia buat cuka jalin tu, macam mana proses dia, kilang ni kat mana, tu salah satu contoh penambahbaikan lah. Okay, yang lain nak tambah? Okay. Okay, seterusnya impak ataupun kesan kepada pelajar, kepada kami dan kepada komuniti. Okay. Apa yang awak rasa, lepas kami bincangkan ni, okay, apa impak dia kepada awak? Awak rasa nak beli contohlah ataupun macam tu contoh dia. Okay, apa impak ataupun kesan yang awak rasa yang awak dapat kepada diri awak? Okay, pada saya rasa lepas ni, okay, macam sekarang ni ada banyak keluaran pelbagai jenis shampoo kan, macam tu macam Rejoice, ada Sunset semua, dan okay, lepas daripada projek ni, saya rasa mungkin ramai akan bertukar shampoo, maksudnya akan berubah kepada Yepu shampoo ni sebabkan kelebihan dan dia punya banyaklah dia lebih apa orang panggil macam semula jadi, dia punya extract tu dibuat daripada cuka apple dan lebih diyakini tu. Tu daripada saya. Okay. Kalau impaknya kepada kami, okay, lepas kamu bentangkan tadi kan tentang cuka jalin, impak dia kepada kami lebih aware lah, lebih aware tentang okay, dia punya label dia ada apa, lepas tu dia punya kebaikan dia. So maybe orang tahu sikit-sikit je dia punya kebaikan. Okay, sekarang kita dah tahu banyak dah tentang kebaikan cuka jalin tu. So orang biasanya tahu cuka jalin untuk apa? Cukup untuk masak je lah. Untuk sedapkan makanan je lah. Tapi lepas awak dah bentang ni, dapat tahu ada banyak lagi kebaikan cuka ni kan. Terutamanya dari segi kesihatan kita. So akan bagi awareness lah, okay, cuka jalin ni bukan sekadar cuka masakan. So ada banyak lagi kebaikan dia. Tu impaknya kepada kami lah. Okay. Lagi. So and then kami dapat tahu, cuka ni merupakan sejenis cuka putih. So cuka ada banyak jenis. So kami dapat tahulah dari situ. And then kita dapat tahu yang cuka ni, okay, cuka ni apa? Cuka ni daripada acetic acid. Okay. Dan sebagainya. Yang lain ada nak tambah? Tak ada? Ya. Okay, and then nak tambah satu, kami juga dapat tahu tentang, okay, semua produk pun mesti ada dia punya dia punya okay, kekurangan dia kan. Okay, of course lah kita nampak dia punya kelebihan produk tu. So at the same time, okay, mana-mana produk pun of course akan ada dia punya kekurangan. Even sikit pun. Contohnya macam cuka jalin ni. So kita tahu kalau guna dalam kuantiti yang besar ataupun banyak pun, dia boleh bagi efek kepada human health. Kalau kita guna setiap hari, dia boleh bagi efek yang teruklah kepada terutamanya untuk orang yang berpenyakit. Maybe orang tak aware lah tentang benda tu. Dia guna nak sedap je dalam makanan kan, tapi sebenarnya kalau guna banyak kali ataupun berterusan setiap hari,
Okay, dia boleh bagi efek kepada kesihatan. Okay, so itulah. So lepas ni okay, kita lebih orang kata bijak memilih lah ataupun bijak membuat keputusan macam tu lah. So kena always ingat lah okay, mana-mana produk kita guna pun okay, ikut dia punya orang kata apa yang disarankan oleh produk tu. Kalau produk tu kata guna sekali sehari, okay, guna sekali sehari. So ada sebab dia, bukan saja-saja. Macam tu. So kalau dia kata simpan dalam tempat yang suhu bilik. So ada sebab dia kenapa dia kena simpan suhu bilik. Tak boleh kena matahari contoh. Sebab biasanya kalau kena matahari ada tindak balas kan, tindak kimia dalam tu. So dia akan ganggu produk tu lah. So ada sebab dia. So sebab tu lah dekat mana-mana produk pun akan ada cara guna kan, cara penggunaan. So tu nak bantu pengguna untuk menggunakan produk tu dengan betul. Tanpa ada kesan akibat lah. Okay. So jadi itu sahaja daripada kami. Okay, terima kasih. Okay, boleh kita tengok gambar. Okay, semua diminta untuk buka kamera. Okay, ada lagi 2 orang belum buka kamera. Hanan boleh buka? Hanan dengan Akila. Okay, buka kamera. Okay, kita tangkap Hanan gambar tak kejap nampak je. terlambat muka. Seru. Tunjuklah muka yang handsome tu. Satu, dua. Okay. Saya cakap 1, 2, 3 bersedia. Ke Zul cakap, okay. Satu, dua, senyum. Lagi sekali. Satu, dua. Pandang kamera, senyum. Okay. Okay, jadi dengan itu berakhirlah sesi 2 kita kali ini. Okay,